Hai, Assalamualaikum. Saya Syirahu, penulis siri novel Projek Athena. So, hari ini saya akan cakap pasal topik yang dekat dengan penulis, iaitu tentang self-doubt dalam diri penulis. So, sebelum saya start dengan topik ni, saya cuma nak cerita lah, saya dah lama tak buat video. I think tahun lepas saya tak buat video langsung. And last year pun saya ada projek menulis, tapi projek menulis saya tu macam on off, banyak jumping around, start benda tu and then stop, start benda ni stop. Ada juga proposal novel saya yang tak diterima oleh publisher, and then life saya dengan kerja saya tahun lepas pun a bit up and down. Ada banyak benda yang buatkan saya tak berapa stabil lah last year. Hence kenapa saya nak start this year punya vlog dengan topik self-doubt ni lah. So bila kita cakap tentang self-doubt dalam diri penulis kan, saya tak pernah jumpa lagi lah penulis yang dia yakin gila dengan penulisan dia. Setakat yang saya jumpa, masing-masing ada rasa tak yakin, rasa risau dengan penulisan dia. So hari ni saya nak cakap lah tentang kenapa perasaan tu ada dan macam mana kita nak hadapilah benda tu. So ini bukannya benda yang one size fits all. I think macam like it's a journey for everyone else untuk hadapi sendiri kot, because self-doubt masing-masing tu pun berbeza-beza daripada manalah datangnya. So ini benda yang saya summarize lah. Saya rasa first thing first, kita kena tahulah kot kenapa kita ada rasa self-doubt tu. Kita kena cuba tanya dan reflect lah kot diri kita. Dari mana rasa tak yakin, mana rasa self-doubt tu datang. So saya rasa self-doubt tu first and foremost dia datang daripada concern yang valid, patahkan tangan lah daripada concern yang valid dan concern yang legit lah, untuk kita rasa tak yakin sebab kita nak karya kita tu sampai ke tangan orang tu dalam keadaan yang terbaik, bukan dalam keadaan yang kita buat sembrono je kan. So self-doubt ni pun bagus sebagai penulis untuk sentiasa push diri diorang semua. Adalah normal lah, kita semua akan ada, and I think it's good untuk kita ada pun once in a while, buat kita keep in check tentang kualiti kerja kita, semua tu lah. Dan saya rasa self-doubt ni pun dia datang daripada situasi yang bersifat uncertainty, bersifat tak pasti, belum berlaku. Dia something related dengan benda yang buatkan kita rasa anxious sebab benda tu tak pasti, tak jadi. So ada too many possibilities, ada terlalu banyak sangat kemungkinan. Contohnya macam bila kita tulis kan, kita macam risau, siapa yang nak baca, ada ke orang nak baca tulisan macam ni, betul ke aku tulis ni best. Dia lebih kurang macam yang pertama tadi, tapi dia related dengan, instead of kita sendiri dia lebih related dengan apa yang orang luar akan fikir lah tentang karya kita, ataupun macam adakah buku ni akan terjual ke, kita tak tahu. So benda-benda yang macam tu lah, benda-benda tu pun membuatkan kita doubt, tak yakin dengan diri kita, dengan karya kita, macam tu lah. Lepas tu yang ketiga, saya rasa self-doubt ni pun datang daripada experience yang tak best lah. Ni saya rasa macam benda-benda yang biasa lah kot, membuatkan kita doubt tu sangat tinggi dan sangat susah nak buang perasaan tu, ataupun perasaan tu jadi makin kuat lah sebab pengalaman-pengalaman yang tak best. Contohnya macam kita pernah terbit buku dan buku kita mungkin tak mendapat sambutan yang baik ke, tak dapat nak dijual, orang tak tahu buku kita kena kutuk ke, ataupun kita ada pengalaman yang tak best dengan penerbit. Semua benda tu menyebabkan perasaan self-doubt tu datang lah kepada kita banyak kali. So saya rasa macam rasa tak yakin ni, bila saya reflect balik, kenapa kita cuba reflect balik kenapa kita ada perasaan macam ni. Saya rasa penting untuk kita reflect balik, sebab bagi saya a good dose of self-doubt tu is okay, tapi bagi saya dia jadi macam tak elok lah untuk diri kita as penulis bila perasaan tu terlalu banyak sangat ataupun terlalu lama kita bergelumang dalam perasaan tu. Contoh, kalau kita macam tengah menulis kan, dan kita layan sangat perasaan doubt dengan diri kita tu banyak kali. So jadilah macam saya pernah rasa lah tahun lepas saya buat satu projek, and then bila saya rasa susah, saya rasa dia bila sebenarnya bila menulis ni, bila start rasa susah, time tu lah kita start rasa tak yakin tau dengan diri kita. Ataupun bila kita tengah stuck, macam kita tak jumpa macam mana nak sambungkan point A ke B ataupun point B ke C, kita ada dah point A apa, point B apa, tapi kita macam tak dapat nak link kan somehow the story, the plot. So kita jadi macam
Jadi macam tak yakin tau dengan diri kita. So mungkin banyak benda yang macam tu jadi akan menyebabkan kita jump on project. Saya tak kata jump on project ni tak elok tau, tapi bila kita jump on project sebab kita tak yakin dengan project yang awal-awal kita buat, maybe it's something yang kita kena reflect dan fikir-fikir balik lah. Adakah sebenarnya kita jump project tu sebab kita ada banyak benda nak tulis dan somehow kita tulis ikut mana idea yang kita ada kan, ataupun sebenarnya kita jump on project tu sebab kita rasa project yang awal-awal ni kita tak yakin, kita rasa kita tak boleh buat ke macam mana gitulah. So I think it's something to think about lah. Kalau saya most of the time saya buat macam tu sebab saya tak yakin lah dengan projek yang saya tulis. For some reason saya tak yakin dengan tulisan yang saya tulis, entah macam tu lah. So benda kedua yang self doubt ni akan buat pada kita bila kita lama sangat layan perasaan ni adalah kita akan terjerumus tau dalam banding-bandingkan diri kita dengan orang lain yang akhirnya menyebabkan kita rasa sentiasa not good enough. So saya rasa perasaan not good enough sebagai penulis ni adalah perasaan yang menyeksakan tau. Bagi saya dia perasaan yang memerangkap diri sendiri sebab kita terperangkap dalam bayang-bayang orang lain tau. Kita tak meletakkan diri kita dalam journey kita, tapi kita tengok orang lain dan kita nak letak diri kita dalam journey orang lain, which is sebenarnya tak boleh lah. And setiap orang journey penulisan dia berbeza-beza. So sebab esteem kita, apa yang kita pandang terhadap diri kita ni rendah, jadi kita senang untuk pandang orang lain tu dengan lebih tinggi. Dan dia jadi tak best lah bila kita pandang orang lain tinggi, kita terlalu nak ikut timeline kita masuk ke dalam timeline orang lain. Dia lagi tak best lah bila kita compare diri kita. Mungkin kita penulis baru tapi kita compare dengan penulis yang dah lama, penulis yang dah famous. Sebab diorang mungkin perjalanan diorang start lebih awal, kita tak tahu. Tapi sebabkan keadaan kita tengah fikir yang kita ni tak yakin, kita karya kita tak best, kita bila kita tak compare kan, kenapa orang suka nama dia tapi orang tak suka nama saya. So itu is something yang dangerous lah. So by the time kita start fikir macam tu, mungkin kita kena start sedar dan tanya diri kita balik. Okay, sebenarnya kita tanya ni out of curiosity ataupun kita tanya sebab kita rasa diri kita ni di tempat yang rendah dan kita start tengok orang lain tu di tempat yang tinggi. Not in a good way lah, not in a good way. Bila ada self-doubt yang terlalu tinggi ataupun kita tak sedar benda tu dah makin banyak dalam diri kita, kita start macam self-pity ataupun ada minda victimize sikit. Maksud saya minda victimize ni lebih kepada macam bila kita tengok penulis lain macam berjaya ke ataupun ada ramai follower, so kita akan start cakap lah untunglah dia tu famous, tak apalah dia tu ramai follower. Saya rasa benda-benda macam ni dia adalah benda-benda yang sebenarnya kita tak akan cakap tau kepada kawan baik kita. Contohnya kalau kita famous, kalau kita cakap pun dia macam both of us tahu it's a joke, harmless joke, tapi dia jadi isu lah bila kita cakap benda tu sebab kita memang rasa something yang tak best lah bila kita cakap macam tu. Kita rasa macam kita ni tak akan go somewhere dan orang tu je yang akan berjaya, which is ini yang saya cakap tadi, mentally kita akan mengejar bayang-bayang orang lain sampai kita boleh rasa give up kan. Sebenarnya kita tak payah pun nak rasa just because orang tu famous ke, orang tu banyak follower ke, tak kisahlah tiba-tiba viral ke, dia dah start dari awal ke, itu journey dia orang, journey kita berbeza. So I think bila kita dah start rasa benda macam tu, mungkin it's good lah untuk kita take a pause, take a step back dan fikir balik, adakah fikiran kita ni adalah satu fakta ataupun satu benda yang sebenarnya lahir daripada kita yang tak yakin lah. So I think dia macam like something yang macam hard truth sikit kot bila kita cakap pasal self doubt ni, because dia sentiasa libatkan diri kita yang paling fragile tau kita nak cakap pasal self doubt ni, dan dia melibatkan perasaan, dan perasaan ni bukan benda yang senang lah untuk kita urus, untuk kita kawal. Maksudnya ada line yang memisahkan antara good dose dengan bad dose. So itu benda-benda yang kita tak nampak tau secara fizikal, kita je yang dapat rasa. Macam tu lah. So saya nak share lah kot benda yang saya buat bila saya hadapi benda macam self doubt ni tahun lepas. And I think macam tahun ni saya try to work on myself banyak lah. Dekat mana pun fasa kita berada, tak kisah kita baru start, kita belum start, ataupun kita dah famous pun nanti, setiap penulis biasanya memang akan ada rasa tak yakin, rasa self doubt. And I think macam bila rasa tak yakin ni bukanlah
satu benda yang negatif. Saya rasa semua penulis patut ada pun rasa self-doubt ni, because dia boleh push kita untuk buat yang terbaik terhadap karya kita. Cuma jadikan rasa self-doubt tu sebagai macam perasaan yang memandu kita untuk be better, bukan satu perasaan yang buatkan kita rasa macam kita nak stop, kita nak give up, kita rasa sakit bila tengok kejayaan orang lain. So itu macam line yang susah sikit, tapi gantikan perasaan-perasaan tak best tu kepada action. I think that is the most important thing lah bila kita deal dengan perasaan-perasaan yang tak best macam ni. Lepas tu saya pun fikirlah, saya rasa memang self-doubt ni tak akan hilang lah kot selagi mana kita bergelar manusia dan selagi mana kita bergelar penulis. Kita mungkin tak boleh buang kot rasa self-doubt tu, tapi kita boleh lah nak belajar dengan hidup. Mungkin kita boleh belajar untuk bersama-sama dengan perasaan yang tak best ni. Mungkin itu adalah perasaan yang kita kena bersama sahaja. Like dia macam kawan yang annoying dalam kepala kita, tapi kita macam okay, tak apalah kau nak tak yakin macam ni, I'll be better. Macam tu lah kot. Dia benda yang macam bagi kita drive force untuk jadi lebih baik. Bahaya sebenarnya bila penulis rasa terlalu confident dan dia rasa tak ada doubt langsung kepada diri dia dengan penulisan dia. So I think bila kita sebagai penulis kita rasa doubt dengan karya kita, I think it's a good thing kita rasa benda tu kita on the right track lah. Saya nak cakap tentang bila kita ada rasa self-doubt tu, biasanya doubt tu akan bawa kita kepada yang bawa kita kepada rasa nak berhenti, rasa nak buat benda lain, tinggalkan benda yang ada sekarang. Dan saya counter dengan benda tu dengan cakap pada diri saya, actually semua ni adalah learning process, and learning process is a hard thing lah to do. Kadang-kadang bila saya menulis kan, saya rasa macam scene tu tak best. Macam kenapa aku tulis scene ni tak best? Kenapa cerita aku jadi macam ni? Kenapa dalam kepala aku fikir dia best tau, tapi bila aku tulis dia jadi macam tak berapa best gitu. Tapi saya tak ada idea nak buat apa. So most of the time saya tahun lepas lah, saya akan berhenti tau menulis, dan saya akan biarkan diri saya tak menulis. So saya end up saya tak siapkan apa-apa lah tahun lepas. Baru ni saya macam try cakap dengan diri saya, you know what, kalaupun kau tulis benda ni tak best, tak apalah, tulis je. I know it sucks, but you can learn better along the way. So dia buat saya rasa macam saya teruskan lah buat apa yang saya nak buat. So dia tak adalah buat saya rasa macam nak give up ke, berhenti ke, I feel macam like a loser ke. At least dia buat saya bergerak from one place to one place. So saya rasa macam bila saya rasa setiap benda mistake ke, orang kutuk ke, dia bila saya rasa benda tu adalah learning process, dia buat saya sedih, kecewa ke, apa benda perasaan tu normal. Tapi bila saya rasa benda tu learning process, saya sentiasa rasa ada fasa untuk saya betulkan. After that, I can be better next time. Tak apalah yang dah lepas tu, I can be better. Macam tu kot perasaan saya. So macam kalau orang kutuk ke, rejection ke apa, saya rasa macam dengan mindset I can be better next time tu, dia menyelamatkan saya lah daripada stuck dekat satu fasa dan terus tenggelam dalam perasaan yang doubt dan victimize diri sendiri lah kot. Itu yang saya nak cakap. So insyaAllah itu saja yang benda yang saya nak cerita tentang self-doubt ni. Lebih kepada macam benda yang berat jugalah, sebab last year saya banyak deal dengan perasaan ni, dan saya pun tak banyak progress dalam blog saya berhenti, projek novel pun saya jumping. So I think sekarang saya selesa lah kot nak cakap pasal benda ni secara open dekat dalam video ni. So hopefully apa yang saya share ni boleh bantulah kot sesiapa yang struggle dengan perasaan ni. And kepada penulis dekat luar sana, saya harap korang tak berhenti menulis ataupun korang tak putus asa lah, walaupun dengan perasaan-perasaan yang bagi tahu diri kita yang tulisan kita ni tak best ke apa, but keep going. I think benda tu just datang dan jadikan dia sebagai driving force untuk kita keep menulis dan be better lah kot. Okay, so insyaAllah itu saja daripada saya. Terima kasih kerana mendengar. Kalau korang suka video ni, boleh like dan subscribe channel saya. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dia rasa doubt ataupun tak yakin lah dengan awal-awal macam saya cakap tadi. So another thing benda kedua yang akan menyebab yang